Assalamualaikum. Berkenaan dengan apa itu hati dan mata hati, apa itu akal dan mata akal ataupun minda kan. Apa itu mata zahir dengan kita, beza tak dengan mata zahir kita kan. Kita setiap sesuatu itu contoh mata zahir kita untuk melihat apa yang zahir, apa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nampak dengan mata zahir kita. Tapi apa yang gaib ni kita, mata zahir kita tak nampak. Mata zahir kita tak nampak apa yang gaib. Jadi mata hatilah yang melihatnya kan. Ataupun diri-diri lain yang melihat. Contoh, angin adalah benda yang gaib. Mata kita tak nampak angin. Tapi angin kita boleh rasa kehadiran dia dengan pada kulit kita kan. Bunyi benda yang gaib, kita boleh rasa kehadiran bunyi dengan telinga kita kan. Jadi merasa tempat untuk mengesan sesuatu itu bukanlah terhad kepada satu anggota saja. Sebab itulah dia katakan nanti apabila kita mati, saksi-saksi kita bukan pada mulut kita. Mata kita jadi saksi, kulit kita jadi saksi, semua jadi saksi. Sebab semua tu dia dapat mengesan rangsangan. Jadi dengan itulah kita katakan kita ini tidak boleh limitkan kepada mata saja. Jadi setiap benda tu kita tak boleh kata hanya mata. Kita melihat dengan mata. Kita melihat dengan mata kasar itu untuk melihat benda yang zahir. Tapi benda yang gaib, benda yang batin, kita kena tengok dengan mata hati. Kan? Ataupun mata akal. Mana satu dia bergantunglah kepada rangsangan tersebut. Dan bergantung kepada kita berada di makam mana pada masa-masa tertentu. Sebab di dalam menuju kepada Allah dalam perjalanan rohani kita ni kan, apabila kita mula buat penyucian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka hijab. Hijab ni Allah yang buka, bukan manusia yang buka. Tapi kita kena buat amalan penyucian kita. Macam kita bermulalah, contoh yang utama kita kena buatlah solat taubat kan. Lepas tu kita buatlah amalan-amalan penyucian kita yang lain, berzikir, baca Quran, buatlah apa-apa amalan dan dengan doa semua pada Allah kan. Sehinggalah Allah Ta'ala buka hijab. Bila Allah Ta'ala buka hijab, sebenarnya kita telah memasuki alam malakut. Ke alam tu kita nampak je setan iblis tu, kita nampak. Tapi bukan dengan mata kita. Kita nampak dengan mata hati kita. Bila kita nampak dengan mata hati kita, pada masa tu kita akan tanya kepada kepala kita, akal kita akan menjawab. Oh, rupa-rupanya aku tengah zikir ni ada gangguan macam ni. Apa benda kita tanya. Mata hati kita nampak. Mata hati kita nampak. Kita tanya kepada akal kita, minda kita kan. Jadi akal kita akan menjawab, akan dapat konklusi daripada apa yang kita nampak dengan hati kita tu. Dengan akal kita akan beri jawapan. Connection antara akal dan hati kita. Jadi apabila kita teruskan penyucian kita, masih lagi teruskan sehingga kita membawa mazmumah kita makin kurang sehingga kita sampai kepada mutmainah tadi, kita sampai kepada syurga dunia tadi tu. Maka kat situ sebenarnya kita dah pun mula penggantungan kepada akal tu dia semakin berkurang sebab dia terfokus kepada hati. Sebab hati kita makin cerah, hati kita tu semakin terang, kita semakin nampak kan. Apabila orang yang sampai kepada Jannatul Ajilah, ketenangan hati tu, rasa cinta yang semakin tinggi, semakin banyak pada Allah tu, dia akan membuatkan dia tu semakin nak kepada Allah. Dan pada masa tu sebenarnya hijab masih makin Allah buka sebenarnya. Sampai satu masa, pada masa yang lebih kurang kita dah mula masuk kepada fana tu. Bila kita dah mula masuk kepada fana tu, kita dah boleh terbang sana terbang sini. Bukan kita yang terbang, tapi rohani kita. Contoh kan, kita duk bercakap macam ni, rohani kita terbang ke mana-mana. Ataupun kita panggil istilahnya makrifatkan diri. Apabila kita dah makrifatkan diri kita ke satu tempat, kita tanya, contoh kan,
Kita pergi satu tempat, kita diundang ke satu tempat secara rohani, kita pergi. Bila kita pergi, kita nampak, kita tanya tempat apa ni, hati kita jawab juga, oh sini Ulu Yam. Sedangkan kita duduk kat rumah kita tak pergi pun. Jadi sebenarnya semua tu adalah gangguan-gangguan. Gangguan adalah RNR, perjalanan saja, kita berhenti sekejap-sekejap saja. Sebab tu dalam Isra ni kan dia sama dengan kisah baginda Rasulullah je kan. Malaikat pesan, bila ada panggilan kiri kanan jangan kamu menyahut kan. Sama juga dengan kita. Apabila kita memasuki alam, sebenarnya kita melihat dengan mata hati kita. Apabila kita melihat dengan mata hati kita, banyak pesona-pesona kat situ kan. Jadi kalau kita ni jenis orang yang tidak betul-betul bertekad nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tersangkut kat situ, kita akan sangkut menjadi perawat. Sebab memang tak nafikan apabila kita masuk kepada alam malakut, kita akan jumpa jin, iblis semua tu, kita akan tahu kelemahan-kelemahan dia, kita boleh makrifatkan diri kita, kita boleh berlawan dengan dia, kita boleh kalahkan dia, kita akan seronok merawat orang sebab kita dapat duit. Jadi kat situlah ramainya yang nak pergi kepada Allah, dia sangkut kat situ. Apabila sangkut dengan sibuk dengan duk merawat orang, bila kita jadikan duit pula keutamaan kita, memang duk kat situlah. Sebab tu katakan itu semua adalah RNR ataupun hentian-hentian perjalanan kita. Maka kita tak bolehlah kita nak buat macam tu. Kita kena nekat, kita kena pasang betul-betul, kita teruskan perjalanan kita. Teruskan apa yang kita kejar. Kita kena kejar adalah cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hakikatnya Allah tidak memerlukan cinta kita, tapi kita memerlukan cinta Allah. Tanpa cinta Allah, kita ni hancur binasa semua kan. Jadi kita pergi lagi. Apabila kita sampai kepada fana itulah, maka kat situlah sebenarnya mata hati kita ni dah makin clear terang kan. Dah makin clear terang. Jadi yang berkenaan dengan mata hati itu adalah dia, mata hati itu ibarat pintu lah, ibarat pintu kepada hati, tempat cahaya tu nak masuk kan, ibarat macam tu lah. Kita pun tak tahu bentuknya macam mana kan, tapi yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu, apabila kita sampai kepada fana tu adalah ilmu kan. Ilmu tu yang dalam bentuk nur ataupun cahaya kan. Nur tu adalah dalam bentuk cahaya lah. Cahaya tu dalam bentuk ilmu ataupun ilham, macam tu. Apabila kita sampai kepada fana tu, nur yang masuk dalam diri kita tu adalah ilham. Jadi kita macam apa yang SB alami, SB banyak berpuisi, berkalam. SB tak sempat fikir, SB tak sempat nak guna otak. Apabila SB terbaca sesuatu ataupun terlihat sesuatu yang boleh touch kan hati SB tersentuh aja dekat hati SB, mesti tulis. SB tulis dalam masa 2-3 minit, seminit, 2 minit, paling lama 5 minit dah siap. Satu puisi yang orang baca, orang ingat SB fikir ambil masa lama untuk buat. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya apa yang kita alami semasa kita fana tu adalah satu nur yang Allah campakkan dalam diri kita, yang kita semulanya kita tak perasan. Macam tu. Jadi apabila kita sampai kat situ tu, kita sebenarnya kita tak guna pun otak kita, kecuali kita guna sikit saja. Jadi mata hati kita tu kita kena teruskan lah, kena jaga juga, kena jaga, sentiasa jagalah sampailah kita pergi kepada peringkat akor ke apa kan. Kat situ sebenarnya kita dah tak fikir pun bab mata hati kita, sebab kita nak pergi kepada tawakal tu kan, kepada takwa. Sebenarnya apabila kita sampai kepada zul rasa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita ni dah tak ada fikir apa-apa dah. Sebab apabila kita sampai kepada zul rasa di fanabillah tu, kita dah pun ibarat dah tercerai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibarat macam tu kan. Jadi kita menjalani kehidupan kita tu dengan Allah. Dan pada masa tu bab mata hati ni dia ada juga, cumanya kita tak minta,
Kita fikir kita tak ada rasa pun nak tengok apa-apa. Tak macam kita dulu, masa kita dekat alam malakut, masa kita dekat alam jabarut, masa kita dekat alam lahut, kita masih lagi nak tengok kan. Cuma peratus tu semakin berkurang. Apabila kita dah pun sampai kepada zul rasa, tu dia langsung tak ada rasa nak tengok apa-apa pun. Dan benda tu apabila kita menempuh ujian tawakal kita tu, dia akan Allah bagi tanpa kita minta. Kita tak minta, tiba-tiba Allah datangkan satu peristiwa, contoh kan, satu peristiwa yang menyebabkan kita terpaksa makrifatkan diri kita, terpaksa pergi tengok kan. Lepas tu benda tu Allah bagi on the spot. Macam contoh kan, contoh Allah bagi kita melihat benda pasal alam gaib yang agak halus lagi daripada sebelum ni. Sebelum ni kita tengok benda jin, tengok iblis, rasa kehadiran malaikat. Maksudnya adalah gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala bagi ke kita. Oh, kalau macam ni kehadiran apa, kalau macam ni kehadiran apa kan. Dia tak sama pada setiap orang sebab apa? Tapi pengesahan tu ada dalam diri kita lah kan. Ataupun mungkin mursyid kita boleh bantu kita kan. Lepas tu, tapi apabila kita sampai kepada zul rasa tu, peringkat yang seterusnya tu Allah Ta'ala bagi kita nampak benda yang lebih halus. Contoh, kita boleh nampak dan rasa tentang kehadiran roh, tentang ketiadaan roh, tentang kehadiran nur, dan tentang ketiadaan nur. Maksudnya peringkat yang lebih halus. Kita nampak benda yang lebih seni. Kita boleh nampak dan kita boleh faham tentang keabadian. Kita boleh faham tentang banyak benda lah, apa saja yang Allah Ta'ala nak beri dekat kita. Sehingga apa yang kita nampak tu kita tak minta, tapi Allah bagi. Kalau dulu mungkin kita minta dengan Allah, kita nak pergi tengok orang tu sakit apa kan. Ini kita tak ada nak minta apa, tiba-tiba Allah bagi. Jadi kita boleh nampak hubungan kita dengan Allah tu, masa tu kita tak minta tapi Allah bagi. Maksud kat situ benda rahsia, tapi pada kita dah tak jadi rahsia sebab Allah bagi. Kita tak minta, Allah bagi kan. Macam tu lah. Jadi benda rahsia tu dah tak jadi rahsia. Sebabnya tak jadi rahsia pada kita lah kan, sebab Allah bagi kita menyaksikan benda tu. Contoh, Allah bagi kita tengok proses apa, proses yang kita rasa mustahil untuk dilihat dengan mata kasar kita, tapi Allah bagi. Contoh lah kan. Jadi banyaklah benda-benda yang Allah nak bagi, kita dapat. Dan benda tu mengikut apa Allah nak bagi. Kalau Allah tak nak bagi, kita pun tak minta. Dia macam tu. Bila kita sampai kepada masa tu, kita pun tak nak tengok apa-apa kan. Jadi Allah bagi, kita tengok. Allah tak bagi, kita tak tengok. Jadi sekadar apa yang Allah bagi, kita terima. Bukanlah, maksudnya bukan semua kita boleh tahu pasal Allah dan rahsia-rahsia Allah, tak. Tapi pada apa yang Allah nak bagi kat kita saja. Dan kita kena jaga kat situ adalah jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pandai-pandai nak buat sesuatu tanpa gerak daripada Allah. Pada masa tu kita memang tak adalah kita nak minta apa-apa kecuali Allah bagi dekat kita. Contohlah bab melihat tadilah, melihat dengan mata hati tadi tu. Macam tu je lah, insya-Allah.